saya tertarik bila Datuk kata tadi bahawa kita ke arah nak melaksanakan. Ini satu jawapan yang cukup jelas kepada kita penonton ya, tentang petikan yang berlaku. Saya juga tertarik apabila Datuk mengatakan tadi hukum hudud ini kita wajib kita diyakini, kemudian difahami dan dilaksanakan. Datuk, apabila kita nak yakin, nak faham, laksani, orang kena tahu Datuk. Jadi pada pandangan Datuk, mungkin dalam aspek Islam juga mementingkan tentang pendidikan Datuk. Kita nak bagi pendidikan, nak bagi faham kepada masyarakat kita. Apa pendekatan yang Datuk cadangkan ataupun yang Datuk perlu lihat untuk nak bagi faham menyeluruh kepada masyarakat Datuk? Sebenarnya dalam setiap hukuman Islam ni, ruang mendidik ni sangat luas, Riza. Ruang mendidik sangat luas. Sebab tu satu kes yang berlaku zaman Nabi ni kes zina. Kes ni satu-satu kes yang dikutkan dalam mana-mana kitab pun kes yang sama. Kes Ma'iz dengan seorang wanita Al-Ghamidiyah. Ma'iz ni datang waktu dia tak minta, dan semua kes hudud yang berlaku zaman Nabi ni, mereka sendiri menawarkan diri untuk dilaksanakan hudud. Nabi tidak pernah pergi menangkap. Mereka datang dan mereka minta dan insist supaya hukuman itu dilaksanakan. Termasuk kes Ma'iz, 4 kali Nabi tolak dia. Nabi suruh balik, datang lagi. Hingga sahabat menyatakan dalam hadis bahawa 4 kali Nabi tolak tak mau buat atas Ma'iz ini ialah kerana Nabi nak dia bertaubat. Jadi kita tengok ruang mendidik dalam syariat Islam atau perundangan Islam ni sangat tinggi. Ma'iz datang sehingga 4 kali kepada Nabi minta dilaksanakan hukum. Sahabat mengatakan Nabi suruh dia balik 4 kali tu sebab Nabi tak nak buat dan nak memberi ruang supaya dia bertaubat. Tetapi sebab dia nak juga supaya hukuman itu dilaksanakan, sehingga kali keempat Nabi pun laksanakan hukum. Dalam Nabi melaksanakan hukuman tersebut, ketika rejam dilaksanakan, ya, kita tengok bezanya. Sula ya. Rejam ni bukan rejam dalam air ya, Rizal. Orang ingat rejam ni maknanya masuk air sampai tercungap-cungap. Tidak, rejam dengan batu. Bagi seorang bujang ataupun anak gadis yang berzina, maka hukumnya adalah disebat. Bagi seorang yang telah berkahwin, direjam dengan batu sehingga mati. Jadi Ma'iz ini direjam dengan batu. Separuh perjalanan, ketika direjam dia rasa sakit, dia menjerit minta kepada sahabat dipulangkan kepada Nabi. Dia kata, raduni ila Rasulullah wa akhbiruni anna Rasulullah ghairu qatili. Pulangkan aku kepada Nabi, aku nak bertaubat, dan katakan padaku bahawa Nabi tidak berhajat untuk membunuh aku. Tapi sahabat terus merejam sehingga dia mati. Balik sahabat menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi separuh perjalanan Ma'iz menjerit minta kita orang berhenti, tapi kami rejam juga sampai mati. Nabi pun ubah muka. Nabi kata, kenapa kamu tak berhenti? Sewajarnya kamu berhenti dan pulangkan pada aku, mungkin Allah menerima taubatnya sehingga dia tidak mati begitu. Maknanya kita tengok, ya Allah, ruang mendidik itu luas. Nabi tidak sekadar nak menghukum, nak pamir, tidak. Dalam itu pun Nabi cuba lagi nak memberi kemaafan, ya, kerana hebatnya umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti umat-umat Nabi yang lain, diberi ruang untuk bertaubat. Maksudnya Datuk ya, Islam ni bukan menghukum, tapi memberi ruang, peluang kepada umatnya untuk bertaubat dan menyesali perbuatan. Cantik Islam tu Datuk. Cantik ruang dia. Tapi Datuk ya, saya di luar lah ya, kadang-kadang orang macam takut ni Islam ni. Islam ni macam tadi kita dah bincang, zalim ni Islam ni, asal-asal potong tangan, asal-asal kena sebat. Tapi Datuk dah ceritakan tadi betapa Rasulullah mengambil pendekatan yang cukup cantik dengan proses memberi ruang dan juga peluang kepada kita semua. Had ini Rizal, kita kena faham ya, hudud ini makna dia jangan overdo daripada apa yang Islam dah letak. Kalau berzina hukumnya sebat, jangan lebih pula. Isteri ini sebab suami berzina, dia potong kemaluan suami. Itu dah lebih. Islam dah letak had dia setakat itu saja. Dia tak, dia kebirikan. Ada pula yang tak tahan, dia asidkan muka. Sebab itu kita tidak mahu orang membuat selain daripada apa yang ditentukan hukumnya dalam Islam. Sebab tu ruang mendidik, macam kalau saya dapat tambah sikit ya, bagi seorang wanita di zaman Nabi yang berzina juga begitu. Dia datang pada Nabi, dia kata dia mengandung. Nabi kita balik lahirkan anak dulu. Harapan Nabi, sahabat kata, supaya wanita ni tak datang balik. Tapi dia lahir anak, dia datang dekat Nabi. Dia bawa anak tu. Nabi kata, kamu menyusu tak? Menyusu. Balik. Menyusu sampai bila Rasulullah? Sampai 2 tahun. Balik menyusu. Nabi harap 2 tahun tak datang lah. Datang lagi.
Nabi kita bertaubat sampai berkali-kali. Akhirnya bila dia sendiri, wanita itu insist untuk dia dibersihkan, itu yang Nabi buat pelaksanaan hukum ke atas dia untuk direjam sehingga mati. Tetapi pada dasarnya Nabi sendiri memberi ruang kemaafan yang sangat luas. Kerana kita sebut tadilah, banyak orang yang buat kesilapan-kesilapan ini bukan kerana dia jahat, tetapi kerana faktor-faktor yang membolehkan dia masih lagi boleh dididik. Jadi saudara penonton ya, dalam sembang kita daripada tadi sehingga saat ini, sebenarnya banyak pendedahan yang telah diberikan kepada kita. Perlu saya ingatkan di sini, kita bersembang, kita berbincang pada kali ini bukan untuk mencari siapa salah, siapa yang tak buat, siapa yang tak kena dan apa-apa saja. Tetapi perbincangan kita secara ilmiah, nak memberi pemahaman, nak memberi pendedahan kepada masyarakat supaya tak pening-pening kepala, tak keliru kenapa wudu tak laksana, kenapa tak buat dan sebagainya. Jadi Datuk mewakili generasi muda dan juga di luar lah, saya sebenarnya mengambil peluang yang nak tanya Datuk juga ni Datuk. Ada jugalah persepsi ataupun cakap-cakap yang menyatakan bahawa kenapa tak buat wudu ya, sebab yang perkara pertama Datuk yang nyatakan bahawa Islam agama bagi persekutuan, perkara 3/1 tu kan, apa masalah lagi. Kemudian majoriti rakyat kita beragama Islam dan pemimpin kerajaan pemerintah juga adalah Islam. Apa masalahnya ni Datuk? Macam mana kita nak bagi faham kepada masyarakat kita Datuk? Dia bukan masalah. Kita kena jawab soalan, adakah dengan hudud semata-mata akan menyelesaikan semua perkara? Adakah hanya dengan melaksanakan hudud menyelesaikan semua perkara? Persoalan ini sudah jawab dalam muka surat 171 oleh Yusuf Qaradawi yang mengatakan hudud tidak boleh menyelesaikan semua perkara dan realitinya hudud tidak boleh dilaksanakan menepati hukum syarak melainkan dengan pengakuan di hadapan hakim sebanyak 4 kali seperti mana pandangan ulama ataupun saksi 4 orang secara terang. Itu dia. Ya, bukan maknanya kerana kata seorang kalau buat pun tidak menyelesaikan, tetapi dalam masa yang sama kita kena buat perkara-perkara yang lain juga yang dituntut. Sebab tu pada awal kita kata jangan narrow down atau sempitkan nampak perundangan Islam tu pada hudud satu perkara saja. Kita kena buat yang lain juga dan kita kena selesai masalah-masalah yang lain. Bagaimana kalau kita tahu orang tu memang dah jahat? Kalau seseorang itu buat satu perkara yang tak baik secara tersembunyi, dia memang selamat daripada hukum dunia kerana dia diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah, tetapi hukuman akhirat diserahkan kepada Allah jualah untuk menentukan ke mana dan bagaimana dia ni nak dihukum. Sebab itu alhamdulillah Islam merupakan agama persekutuan yang diletakkan di dalam undang-undang dan perlembagaan kita. Dan bila kata kita buat Islam, bukan setakat buat hudud, kita buat ibadat, muamalat, munakahat, dan dalam bab jinayat pun kita telah melaksanakan ta'zir. Cuma yang hudud tadi, kemampuan kita ke arah tersebut sedang dipersiapkan seperti kita kata tadi, hakimnya dinaik tarafkan, mahkamahnya bagaimana perlu diperkuatkan supaya nanti hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang adil dan dilihat adil. Saya suka ayat itu, adil dan dilihat adil. Maksudnya Datuk, masyarakat akan melihat bahawa hukuman itu itulah yang bertepatan, itulah yang sesuai kepada seseorang itu. Jadi kalau masyarakat mungkin saya nampak belum tu adil, tapi Datuk nampak tak adil, itu tak boleh diterima. Tak boleh diterima. Saya Rizal, saya nak berkongsi seorang pelajar Muhammad Adib daripada Unitar. Pernah Adib ya, pernah menelefon saya bertanya. Dia kata, kalau dah seseorang tu mencuri, cukup dah nisab, potong aja tangan. Kenapa kita masih lagi tak nak potong tangan dia? Muhammad Adib bercakap kerana Muhammad Adib melihat dari luar. Andai kata Muhammad Adib mendekati pesalah tersebut, ibu dia berkata, tak adakah ruang kemaafan untuk anak saya yang pertama kali mencuri? Anak saya memang dia tersilap,
adakah ruang untuk anak saya dimaafkan supaya dia boleh bertaubat selepas ni? Kita jarang mendekati orang yang bersalah untuk mendengar isi hati mereka. Islam adalah agama yang mendekati semua orang, yang melihat daripada segala sudut dan segala perspektif, supaya perkara ini bukan saja adil kepada masyarakat, tetapi adil kepada mangsa dan adil kepada orang yang melaksanakan kesalahan itu, supaya dia dapat memperbaiki dirinya juga, Rizal. Bagaimana bila Datuk dah nyatakan apa pendirian saudara sahabat kita Adib tadi, Datuk boleh menerima ke? Iyalah, saya lihat Adib seperti juga ramai kawan-kawan di luar sana ya, melihat bahawa hanya dengan melaksanakan hukuman rejam dan juga hukuman sebat itu dapat menghentikan perbuatan zina, perbuatan mencuri dan sebagainya. Sebenarnya kita kena berlaku adil kepada rakyat, seperti mana seorang ibu dengan anak, ya Rizal. Sebelum kita nak merotan anak kerana dia tak lulus periksa dengan cemerlang, adakah kita telah memberi masa untuk belajar dengan anak? Adakah kita telah menggajikan guru yang terbaik kepada anak kita? Adakah kita telah membeli segala buku-buku yang terbaik kepada dia untuk membaca? Adakah kita telah mencari sekolah dan kawan-kawan yang terbaik kepada dia? Kalau kita dah beli buku, kita dah bagi duit, kita dah luangkan masa, kita dah cari cikgu yang terbaik, akhirnya dia masih lagi tidak cemerlang, barulah sesuai kita merotan dia. Nak apa lagi? Mama dah beli buku, Mama dah cari cikgu, Mama dah duduk belajar dengan kamu, handphone dapat lagi, dah macam-macam. Itu pun dia boleh kata, Mama, saya terlupa masa nak jawab tadi. Adakah layak kita nak merotan anak kita? Saya dah baca, tapi masa saya nak menjawab, saya terlupa apa yang saya baca. Tentulah tidak adil kepada kita untuk menghukum anak ini sebelum daripada kita menyiapkan segala prasarana yang boleh membantu dia untuk menjadi pelajar cemerlang. Pun demikian, kalau dah siap, kalau perkataannya saya terlupa, ibu harus memaafkan lagi pada anak ini. Jadi begitu juga dalam menghukum. Adakah kita dah siap semua prasarana yang membantu untuk mengelakkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Kalau belum, siapkan dahulu sebelum boleh menghukum rakyat dengan hukuman ini. Jadi kerana perundangan Islam bukan semata-mata untuk menghukum, tapi dia bermula daripada ibadat, muamalat, bermula daripada diri. Kalau orang tu hubungan dengan Tuhan yang baik, dia tak akan buat. Kerana solat itu mencegah perbuatan mungkar, kerana zakat itu kongsi antara ramai. Jadi kita perkasakan zakat kita, perkasakan kutipan, perkasakan agihan. Itu pun makannya bagaimana? Pastikan bahawa semua makanan halal, pastikan orang mudah mendapat makanan halal, sembelihan yang baik. Pastikan semua dulu, terakhirnya barulah kita boleh menghukum rakyat ini. Baik, itu tadi penjelasan kepada kita semua bagaimanakah sebenarnya hudud yang harus kita fahami, yang harus kita lihat dalam ruang lingkup yang lebih menyeluruh. Ya, satu hukuman itu perlulah adil dan dilihat adil. Ya, ini yang sewajarnya kita faham secara betul.